Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Tanas Das. Dan saya Syafiqah Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar keluarga Malaysia? Apa khabar Melaka? Semalam seharian suntuk kita membawakan perkembangan PRU DUN Negeri Melaka ke-15. Jadi kita dah dapat pun keputusannya bagaimana. Ya. Ketua Menteri telah pun mengangkat sumpah malam tadi juga. Wow, cepat. Betul, cepat kan. Jadi hari ini kita akan bawakan sedikit perincian dan juga analisis apa yang telah berlaku semalam sebelum kita nak menyentuh mengenai COVID-19 seperti biasa. Ya. Ini ialah faktanya, jumlah yang keluar mengundi ialah 326,068 iaitu 65.85%. Kurang daripada sasaran yang diberikan oleh SPR iaitu 70%. Tapi kita mungkin memahami, mungkin ada yang masih lagi pada Singapura, ada yang bekerja di Lembah Kelang, mungkin tidak boleh balik ke sana ke Melaka. Namun adakah peluang untuk mengundi secara pos ataupun mengundi dengan kaedah yang mungkin lebih selamat pada individu kerana mereka rasakan kita masih dalam pandemik. Kenapa saya harus keluar beratur dan mengundi? Kerana itu akan memberi risiko kepada saya. Jadi mungkinkah kita harus perhalusi cara-cara lain untuk mengundi dengan selamat dan juga dengan mendapatkan dengan cara itu mendapatkan lebih daripada 65%. Kerana mungkin masih ada kekhawatiran disebabkan oleh suasana kita sekarang yang berada dalam situasi berdepan dengan COVID-19. Apapun, ini keputusannya seterusnya. 23 lelaki dan 5 perempuan. Itu adalah jumlah kerusi yang dimenangi oleh rata-rata calon dan ini menampakkan bahawa mungkin kita perlu berikan lebih sokongan kepada wanita. Di dalam politik. Ya. Betul. Bayangkanlah kalau calon-calon seperti Tan Sri Rafidah, Tan Sri Shahrizad bertanding pada hari ini, rasanya mereka akan mendapat sokongan yang berbeza berbanding dengan dahulu dan ini mungkin kesan daripada kempen yang dijalankan juga. Bila kita bercakap mengenai pemerkasaan wanita, 5 calon ini telah menang, tapi selepas ini, di mana kedudukan mereka? Itu yang paling penting. Kita tahu wanita, tapi jangan letak sebagai eksekutif wanita saja. Banyak lagi jawatan-jawatan lain. Betul, yang boleh letak. Tak boleh ke letak bajet ke kan, kewangan. Perempuan pun bagus menguruskan kewangan. Ada wanita yang bergiat aktif dalam dunia IT. Jadi mungkin pemerkasaan digital diserahkan kepada wanita. Ya. Jadi kita akan dapat satu nafas baru dalam arena di mana kita letak kepimpinan wanita. Dan saya setuju kita harus berikan lebih banyak peluang kepada calon-calon wanita, terutama sekali calon-calon muda. Kita dapat lihat dalam pilihan raya kali ini apa yang memberangsangkan adalah jumlah calon muda yang diketengahkan oleh semua pihak. Betul. Sebab itulah apabila kita katakan kali ini, pilihan raya kali ini sebenarnya sebagai satu penanda aras untuk PRU yang seterusnya. Dari segi pelbagai aspek lah, dari segi SOP, mungkin seperti mana Terence katakan, cara untuk mengundi yang berkesan supaya jumlah yang keluar mengundi itu lebih ramai. Dan juga kita nak melihat bagaimana tahun hadapan apabila dilaksanakan undi 18 itu. Sebab sekarang ini belum lagi masuk yang belia-belia tu, belum mengundi. Apa akan jadi? Jadi hari ini sebenarnya kita boleh baca senario dia bagaimana. Kita boleh dapatlah gambaran-gambaran PRU 15 nanti bagaimana sebenarnya akan terjadi. Namun majoriti yang tertinggi adalah dimenangi oleh calon Low Chi Leong di Kota Laksmana N20 dan calon yang menang dengan majoriti terendah adalah Datuk Zaidi Atan di Serkam N26. Betul. Ini adalah taburan mengikut apa yang telah pun kita lihat dari segi keputusannya dan ini adalah kerusi-kerusi yang dimenangi. Daripada 28 kerusi yang dipertandingkan, kalau kita boleh lihat di sini pecahannya, BN 21 naik kerusinya daripada PRU 14 iaitu 13, kemudian PH ialah 5 dan juga PN 22. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 28 kerusi, 112 calon, 16 sahaja wanita, 96 lelaki. Jadi nombor 16 itu yang sepatutnya ditingkatkan lagi selepas ini. Sekiranya kita nak melihat pemerkasaan wanita itu dijalankan di Malaysia. Sebab sekarang ni kalau kita lihat di Melaka, kematangan politik itu mungkin kita dah nampak sedikit. Sebab provokasi mungkin dah kurang. Tak ada dah lagi kata-kata negatif. Sebab sekarang ni semuanya bersaing dengan secara sihat. Apatah lagi semuanya bersaing dalam talian. Jadi tak adalah kita nampak seperti dulu-dulu kala dekat jalan-jalan. Kalau Ika cakap macam tu, maka saya boleh buat satu lagi kesimpulan. Twitter adalah
bukan penanda aras kepada suhu politik negara secara keseluruhan. Kerana dalam Twitter, kalau kita lihat kempen dijalankan, jauh berbeza daripada kempen-kempen di media sosial yang lain. Jadi Twitter menampakkan apa yang Ika sebutkan tadi lah, bersaing dengan cara menengahkan skandal-skandal dan sebagainya, semua melalui Twitter. Jadi kalau kita lihat kempen di Twitter tu, dia agak berbeza dengan kempen-kempen lain dan kesannya kalau kita lihat kepada calon-calon yang bertanding adalah berbeza juga. Jadi yang berada di Twitter sekarang ni faham-faham je lah kempen-kempen yang macam mana. Saya faham sangat. Jadi ini pecahannya sebenarnya. Jadi seterusnya kalau kita boleh lihat, ini ialah keputusan kerusi tumpuan. Ini hot seat lah orang cakap. Kalau kita tengok di Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menangnya BN kerana di Tanjung Bidara ini kita menyaksikan calon Ketua Menteri Datuk Mas M. Yati. Tapi ya, majoriti 364. Kita boleh nampak di situ perpecahan dari segi undian. Maksudnya Datuk Mas M. Yati pun menang. Taklah benar, kalah tak kalah sangatlah orang cakap. Sikit je. Jadi ini juga menunjukkan bahawa sebenarnya PH telah kehilangan sokongan di beberapa kawasan. Namun kalau kita lihat secara jumlah undi popular adalah lebih serasilah ke 36-35% begitu untuk BN dan juga PH. Dan ini menampakkan kelemahan sistem pilihan raya kita sekarang ni, FT, First Past the Post, yang merupakan satu sistem lama yang ditinggalkan oleh British sebenarnya, First Past the Post. Jadi mungkin pengubahsuaian daripada segi sistem itu adalah sesuatu yang boleh kita lihat supaya lebih mencerminkan kehendak dan juga mandat rakyat. Sebab First Past the Post bukanlah menampakkan kepada undi popular semata-mata, tapi adalah merupakan First Past the Post. Kalau kita boleh lihat juga dari segi keputusannya semalam, tidak juga semua melihat kepada manifesto, ikrar dan juga janji oleh setiap calon-calon ini. Kerana masih lagi kita boleh lihat ada yang keluar mengundi atas tiket parti tersebut. Kita boleh nampak di situ. Jadi kita boleh nampak kesetiaan seseorang itu satu di negeri Melaka. Kesetiaan, kesetiaan, kepercayaan. Jadi kita boleh lihat perkembangannya di Melaka. Jadi kita tengoklah selepas ini PRU 15 permainan ini bagaimana pula. Ya, rasanya rakyat pun sudah cukup tidak tahan lagi dengan matam dah. Dengan angin yang berubah ni, ikut suka hati calon sahaja nak pilih parti mana yang ingin diwakili ataupun bertanding di bawah parti yang mana. Dan ini juga adalah mungkin pengajaran untuk parti-parti yang menerima calon yang melompat. Sebab itulah semalam apabila Datuk Zaid mengatakan enactment lompat parti itu, mungkin dia akan ketengahkan. Jadi itu juga sangat menarik untuk kita bicara hari ini bersama dengan tetamu kita di studio sebentar saja lagi. Tapi kita tengok juga di N04 Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, Ketua Menteri Melaka, majoriti 3,104, N10 Asahan majoriti 2,993 dan juga di Bukit Katil ini calon Ketua Menteri PH iaitu Adli Zahari majoriti 1,057. Ya, jadi kita boleh lihat analisis yang seterusnya. Ini adalah sumpah yang diangkat oleh Ketua Menteri baru yang akan mewakili kerajaan. Namun dalam pada kita melihat kepada keputusan pilihan raya, jangan kita lupa bahawa angka-angka ini juga penting. Kes tempatan semalam 5,840 belum lagi mengambil kira kes-kes dari Melaka yang mungkin berlaku disebabkan oleh rakyat keluar mengundi. Ini sesuatu yang tidak dapat kita lari. Realiti bahawa COVID masih lagi bersama dengan kita. Jadi ramai menggunakan istilah ketika pandemik dulu. Kita masih pandemik, baru nak beralih ke fasa endemik. Angka ini membuktikan kita masih lagi berada dalam pandemik. 5,840 kes baru dan ini adalah taburannya secara keseluruhan. Namun kes sembuh juga adalah tinggi, 4,970. Dan kalau kita lihat kepada ICU yang perlukan APB dan tidak perlukan APB adalah rendah, 0.4%. Sedikit mengenai vaksinasi dewasa, lengkap divaksinasi 95.6, sekurang-kurangnya 1 dos 97.8%. Jadi teruskan menyokong PICK dan juga PICK remaja.
Ya, hari yang sibuk untuk Yang Amat Perdana Menteri pada pukul 2 petang nanti pelancaran untuk pemerkasaan PMKS dan sekarang sebentar lagi untuk agenda digital seterusnya di bawah tema Keluarga Malaysia. Betul. Satu lagi pusat ekonomi digital akan dilancarkan di Pahang. Dan kita akan melihat majlis pelancarannya secara langsung sebentar saja lagi. Jadi 2 majlis pelancaran secara langsung akan disempurnakan oleh Amat Perdana Menteri di Pahang.